Dah separuh hiking ni, kami semua okey, masih bersama dan tak ada apa-apa gangguan pun. Tapi setibanya kami dekat atas, dekat puncak ni, kami hendak berikan taklimat dan bergambar. Salah seorang peserta kami tiba-tiba hilang tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia dan diharapkan anda semua pada hari ini siap-siap belaka lah hendaknya, insya-Allah. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadinya tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda semua kisah-kisah yang bertajuk sesat. Siapa pernah sesat? Okey, baiklah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk pengalaman yang pertama ni, kisah dia kata dia pengalaman sesat semasa memburu di hutan dekat Sarawak gitu. Okey, salam sejahtera. Pengalaman yang saya pernah lalui ini yang buat saya akan ingat pengalaman ni sampai mati. Pertama, saya nak kenalkan dirilah. Saya adalah seorang bakal guru daripada negeri Bumi Kenyalang. Baiklah, saya belajar di sebuah IPG kira-kira 80 km sebelum Bandar Sibu dan 38 km selepas Bandar Sarike. Dan saya sebenarnya seorang Iban, kata dia. Suku Remun untuk lebih spesifik. Spesifik kau. So, saya ni berasal daripada sebuah daerah yang terletak kira-kira 45 km sebelum Bandar Kuching. Jadilah, saya seorang anak kampung. Jadi faham-fahamlah. Kan anak kampung kan, bila balik kampung buat apa, itu dia. Dan saya ni jenis yang kaki memburu, memancing, sebut sajalah apa-apa kerja kampung ni saya boleh buat, kata dia. Taklah pakar mana, tapi mahirlah juga kan. Jadinya jenis saya suka sesuatu yang penuh dengan cabaran tau, dan juga seram. Jadi keluar masuk hutan untuk memburu pada waktu malam tu, saya dah biasa dah. Jadi pada satu hari di bulan Disember tahun 2018 macam tu, masa tu cuti sekolah. Lupa. Sistem siswa pendidikan di IPG ni adalah sama seperti sistem di sekolah. Maksudnya, bila cuti sekolah ni, kami pun sama akan cuti juga. Kod-kod ada yang tak tahu IPG tu apa. IPG tu Institut Pendidikan Guru. Okey, dulu nama dia Maktab Perguruan. Sekarang dah Institut Pendidikan Guru. Okey, berbalik pada cerita lah. Pada satu malam tu, ayah saya ajak saya ni pergi berburu, kata dia. Ayah kata malam tu malam yang sangat sesuai kalau kita nak pergi berburu. Jadinya saya pun bersiap-siap lah, sediakan pedang, keris apa semua kan. Tak, orang pergi berburu sediakan senapang, pisau apa semua lah. Baiklah, jadi simpan semua jenis kelengkapan ni dan siap-siap dah asah parang semualah. Dan tepat jam 9 malam, saya dengan ayah saya ni pun pergilah ke kawasan hutan yang terletak kira-kira 3 km daripada kampung kita orang. Dan hutan ni lah hutan yang tebal tau, dan penuh dengan kayu-kayan yang berusia ratusan tahun. Arah selatan hutan ni lah ladang sawit milik penduduk kampung kami. Arah timur pula kebun-kebun getah dan sawah penduduk kampung. Arah barat adalah sungai besar dan sungai Batang Sadung, kata dia. Arah utara dia pula ada ladang sawit dan kebun-kebun kecil. Jadi hutan ni adalah denai-denai yang mudah untuk diikuti. Jadinya kat dalam hutan tu ada denai-denai, jadi macam trek lah. Memandangkan saya ni dah biasa lah dengan hutan ni, jadi taklah takut mana. Lepas je saya baca doa. Saya ni Kristian, and for your information, kata dia, saya ni Kristian. Saya dan ayah saya pun jalanlah ke arah utara daripada tempat parking motosikal tu.
Dah namanya rezeki kan, kebetulan lah selepas lalu sebatang titik kecil tu, saya ternampak tau mata musang yang saya kira adalah seekor musang pandan lah gitu agaknya, sebab bau dia kuat. Dan saya pun melepaskan tembakan, boom. Letupan senapang patah yang berusia 45 tahun tu menggegarkan malam yang sunyi. Jadi tewaslah seekor haiwan nocturnal ni yang enak jika digoreng kicap. Bagi pedas-pedas kau punya, memang sedap, kata dia lah. Saya tak pernah rasa. Okey, lepas tu saya simpan musang tersebut dalam kotak motosikal. Dan ayah saya tanya lagi, nak teruskan lagi ke? Dan saya pun, okey, kita teruskan lagi kan. Dan bermulalah episod seram selepas tu. Jadi saya dengan ayah saya ni pun teruskanlah perjalanan ke utara tau. Dan perjalanan tu kira-kira lebih kurang dalam 1 jam perjalanan. Jadi saya terdengar bunyi seekor haiwan yang mendengus tau. Dalam fikiran saya waktu tu, mesti babi hutan agaknya. Mungkin dia dah terhidu bau saya ataupun bau ayah saya. Namun, sebaik sahaja saya menyuluh ke arah tempat tu, saya nampak tau bayang-bayang hitam dan berbulu lebih tinggi daripada saya ni berdiri di sebalik sepohon kayu ara tu. Jadi saya fikirlah mungkin akak kayu ara kot agaknya, sebab saya ni rabun. Jadi saya tak pedulilah. Saya baca doa sikit-sikit dan teruskan perjalanan sampai ke sebuah tempat yang saya rasa pelik dan seram. Dan tempat tu kelilingnya ditumbuhi pokok-pokok renek tau, setinggi 5 hingga 8 kaki. Dan pokok-pokok renek tu seakan-akan membentuk satu gerbang. Dan ayah saya berhenti betul-betul dekat depan gerbang tersebut. Ditoleh ke belakang. Dan masa tu jarak saya dengan ayah saya ni kira-kira dalam lebih kurang 7 kaki lah lebih kurang. Dan ayah saya ternampak ada satu lembaga yang tinggi mengekori daripada arah belakang dengan mata yang merah menyala. Tapi ayah saya waktu diam. Sebab tips dalam hutan, kata dia, kalau nampak benda yang pelik-pelik, jangan ditegur. Dan saya pula waktu tu buat tak tahu je lah. Cuma saya rasa memang bulu roma saya waktu tu memang tengah meremang. Dan bermulalah daripada peristiwa saya tersuluh haiwan dekat pokok ara tadi tu. Dan ayah saya tanya lagi sama ada saya ni nak teruskan ataupun tak. Dan saya cakap masih lagi, jom kita teruskan je ya. Kami pun meneruskan perjalanan dan masuk ke gerbang tu. Dan di dalam gerbang tu saya terdengar tau macam-macam bunyi. Bunyi orang batuk ada, bunyi orang sedang menumbuk sambal pada lesung batu pun ada. Dan yang paling seram adalah bunyi seperti orang melolong-lolong diikuti dengan ketawa tau. Dan pada halwa pendengaran saya ni, saya dengar macam bunyi monyet. Dan pada bapa saya pula, katanya ayah saya ni dengar bunyi macam seekor beruk. Jadi ayah saya ni tukar peluru daripada peluru penabur ke peluru buckshot. Dalam 10 langkah berjalan tu, saya tersuluh tau. Ada seekor ular di mana kepalanya ni pada bandir pokok dan ekornya dekat atas pokok. Dan pokok tu kira-kira dalam 50 kaki lah panjangnya. Dan ular tu pula bersinar perut dia, berwarna emas dan badannya berwarna hitam berkilat. Waktu ni saya dah terdiam dah. Saya pun toleh ke hadapan. Dan ayah saya ni nampak juga seekor ular hitam dalam sebesar peha orang dewasa, luas sama dengan denai yang kami lalui waktu tu. Dan waktu ni kami berdua dah terdiam dah. Dan dengan tiba-tiba ribut ni bertiup dengan agak kuat waktu tu. Dan semua ular dan yang saya nampak tadi dengan yang ayah saya nampak tadi tiba-tiba hilang macam tu je. Ayah saya dengan selambanya ajak saya, jomlah patah balik lah, dah macam-macam nampak ni kan. Dan tinggalkan je tempat tu. Tapi masa kami jalan balik tu lah, terdengar tau seperti suara orang sedang bertabur. Dan bunyi bertabur tu terus menerus tau, sehinggalah saya dengan ayah saya ni sampai di pinggir hutan tu. Dan ayah saya pula ajak saya masuk ke kebun getah milik kami di sebelah kanan pinggir hutan tu. Jadi saya pun, ayah dah ajak kan, kita on je lah kan. Saya pun setuju. Pelik kan waktu tu? Yelah, dengan benda-benda pelik yang berlaku ni, dan dah ada orang kata hasil, dah dapat tangkapan, masih lagi nak mencari rezeki. Dan bukan rezeki sebenarnya yang dicari, itu adalah nafsu, kata dia. Nafsu rasa nikmat nak berburu tu. Jadi tanpa membuang masa, saya pun ikut ayah saya ni. Dan di sinilah terjadinya benda pelik, iaitu saya dengan ayah saya pun masuklah ke dalam denai yang melalui 2 batang getah sebesar sepemeluk orang dewasa tau. Dan semasa berjalan tu, saya mula rasa pelik sebab asyik berpatah balik ke tempat yang sama.
kami berdua mula masuk, iaitu 2 pohon getah sebesar sepemeluk. Lebih kurang 3 kali tau benda pelik tu berlaku. Dan saya pun cakap dengan ayah saya bahawa secara rasminya kami berdua ni telah sesat di dalam hutan tu. Dan waktu ni ayah saya dah mulalah mula mencari jalan keluar tau. Dan saya dah mula berdoa dah. Sepanjang mencari jalan keluar tu, saya terhidur bau yang agak hanyir seperti macam bau ular. Dan bau tu makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Dan ayah saya pula ni, dia menebas jalan dan membuat tanda tau. Tetapi masih tetap asyik kami ni berpatah balik ke tanda yang dibuat awal-awal tadi. Dan saya masa tu dah mula panas, dah mula sakit hati, dah mula marah dah. Dan tanpa mempedulikan ayah saya waktu tu, saya pun waktu tu ayah saya memang tengah bingung nak cari jalan keluar kan. Saya pun menjerit waktu tu tau. Saya kata, siapa yang ganggu aku dengan ayah aku sekarang ni? Kalau kau berani, cubalah lawan aku. Aku ada Tuhan dan kau dilaknat Tuhan. Waktu tu saya jerit seorang-seorang dalam hutan tu. Dan saya mula melibas parang ni ke kiri ke kanan jalan tau, dan atas dan bawah. Sambil-sambil melibas tu, saya baca doa. Dan secara tiba-tiba ayah saya jerit yang dia ni dah jumpa jalan keluar. Dan saya pun berlarilah. Dan sebaik sahaja keluar daripada tempat laknat tu, saya melutut dan mengucapkan syukur. Dan semasa perjalanan baliklah, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Jadi pengajaran yang saya dapat adalah jangan tamak. Dah dapat hasil tu, baliklah, apa lagi kan. Lepas tu kita kena peka dengan tanda-tanda yang Tuhan tunjuk supaya tak meneruskan perjalanan. Tapi itulah, kita kan manusia, manalah nak dengar nasihat. Ketiga, kata dia, jangan bercakap besar melainkan kau yakin akan tindakan kau tu. Okeylah, setakat ni je lah cerita saya pada kali ini. Terima kasih. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama ni berkenaan dengan sesat jalan. Dan semoga anda terhibur sebab KSM ada lagi kisah-kisah berkenaan dengan sesat jalan. So korang stay tune and enjoy. Baiklah, untuk kisah yang kedua ni sesat di hutan. Tajuk dia. Yang tadi pun sesat kat hutan, yang ni pun hutan jugalah, cuma tadi mungkin dekat Sarawak. Yang ini kita dengar kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya ni mula bercerita, saya ceritakan sedikitlah tentang diri saya. Okey, nama saya ni Farisha dan saya tinggal dekat daerah Johor, tapi belajar dekat universiti dekat Melaka. Dan saya ni seorang yang suka hiking, orang yang adventurous lah, suka hiking, suka berbasikal dan suka kan sukan yang lasak-lasak ni. Dan saya ni juga bukanlah jenis wanita Melayu terakhir, ialah macam Mira Filzah, idaman ramai tu. Kata dia, bukan kata saya. Okeylah, nak dijadikan ceritanya. Bila saya pergi hiking dan berkemah dalam hutan tu, dan saya ni adalah merupakan seorang setiausaha kelab kembara dekat universiti ni. Dan jadinya kita kena buat satu program lah untuk aktifkan kelab tu. Jadi kami dibariskan hadapan kelab ni bercadanglah untuk buat program hiking dan berkemah lebih kurang selama 2 hari 1 malam. Jadi setelah kami berhempas pulas memerah kepala otak waktu tu, segala kertas kerja kami dah bentangkan. Dan Alhamdulillah, projek ataupun program yang kami nak anjurkan ni diluluskan oleh pihak universiti untuk menjalankan program ni. Jadinya, seramai lebih kurang 20 orang tau yang mengikuti program kami ni. Dan cerita ini bermula apabila kami mulakan hiking. Saya tak tahu nak beritahu tempat ni sebab orang kata tempat ni agak sensitif lah. Tapi tempat yang berdekatan je dengan Melaka lah. Okey, Sabtu pagi kami semua berkumpul dekat surau universiti dan menunaikan solat subuh bersama-sama dan membaca sedikit doa untuk memudahkan segala urusan kami dan semoga program kami ni berjalan dengan lancar. Dan selepas selesai, kami semua pun bertolaklah ke tempat yang kami nak pergi hiking ni. Tempat hiking ni kata dia boleh berkemah sekali ya. Dan setiba di sanalah kami bersiap-siap untuk hiking. Okey, so far dah separuh hiking ni kami semua okey, masih bersama dan tak ada apa-apa gangguan pun. Tapi setibanya kami dekat atas, dekat puncak ni, kami hendak berikan taklimat dan bergambar. Salah seorang peserta kami tiba-tiba hilang tau.
Dan nama dia ni Ina. Jadi kami minta semua peserta ni relax, bertenang, kata dia. Sementara para program ni yang lain ni pergi carilah si Ina ni. Dan selepas setengah jam cari tu, tiba-tiba si Ina ni muncul je. Jadi kami semua waktu tu bertanyalah, ke mana kau pergi? Dan dia cakap dia terjumpa kawan dia semasa nak mendaki dan berhenti sekejap. Orang kata nak berbual dengan kawan itu. Dan ini adalah satu perkara yang sangat pelik tau. Sebab semasa mendaki, para programmer ni sebenarnya dia yang paling belakang sekali tau. Dan di hadapan ni semua adalah para peserta lah. Dan kami semua langsung tak nampak yang si Ina ni berhenti berbual. Tapi waktu tu lah, selagi Ina ni dah kembali dengan selamat, kami pun semua dah bersyukur sangat-sangat lah. Tak ada apa-apa masalah lah waktu tu. Jadi kami semua turun semula lah untuk pergi tempat berkemah tu. Jadinya malam tu banyak lah sebenarnya program yang dijalankan dan semuanya berjalan dengan lancar. Tapi bab Ina ni masih lagi belum settle lagi tau. Dan sejak daripada Ina hilang tu, Ina ni berkelakuan dia macam pelik sikit tau. Dia ni suka gelak kuat-kuat, membuatkan dia ni ditegur beberapa kali tau. Sebab macam tak sesuai lah kan, betul tak? Dekat kawasan macam ni, dekat dalam hutan macam ni, dia nak gelak kuat-kuat macam dekat rumah ataupun macam dekat tempat belajar ke, tak sesuai kata dia. Jadi lepas dah kena tegur, Ina ni macam merajuk lah. Konon-kononnya dia masuk ke dalam kemah dan termenung dalam kemah tu sorang-sorang. Sehinggalah waktu semua nak masuk tidur dah. Dan Ina ni sebenarnya dia share kemah tau, 4 orang dengan kawan dia. Dan bila tengah malam, tiba-tiba seorang kawan Ina ni, nama dia Fika ni tinggal seorang diri tau dalam kemah dan terkena histeria. Waktu tu lah para programmer kami pada dalam tu ada salah seorang tu ustaz. So tak jadi, orang kata benda tu bukan satu masalah yang besar lah bagi kami. Dan setelah si Fika ni sedar, kami pun tanyalah pada si Fika ni, ke mana Ina dan 2 orang kawannya lagi yang lain. Dan Fika mula bercerita lah. Fika kata lebih kurang pada pukul 2 pagi macam tu lah, Ina kejutkan kawan dia untuk temankan dia ni pergi buang air, kata dia. Dan Fika tak nak ikut waktu tu sebab terlalu mengantuk sangat. Dan selepas tu Fika terbangun tau, lebih kurang dalam pukul 3.30 pagi macam tu. Dan lihat Ina dan 2 orang rakannya ni masih tak balik-balik dalam kemah, masih lagi tak ada. Jadinya Fika decide lah nak bagi tahu programmer. Tetapi lepas Fika buka je pintu kemah tu, tiba-tiba dia rasa macam ada angin menderu masuk dalam kemah tu. Dan waktu tu Fika ni terus tak sedarkan diri. Dan orang kata waktu tu lah si Fika ni kena histeria. Jadi lebih kurang dalam pukul 4 macam tu lah para programmer ni mencari Ina dan 2 orang kawan ni. Dan seperti biasalah, semasa azan subuh ni mereka kembali ke kemah. Tapi mereka ni tak ingat apa yang telah berlaku. Cuma sedar-sedar kata dia dah ada dekat kemah je waktu tu. Tapi kami waktu tu macam tak kisahlah dan bersyukur sangat-sangat sebab semuanya selamat lah. Asalkan diorang semua cukup ada dekat sini, tak ada yang hilang, dah alhamdulillah sangat dah. Cuma saya ada rasa sedikit kejanggalan lah tentang kehilangan diorang ni. Itu yang mendatangkan tanda-tanda saya pada dalam hati saya ni lah. Saya masih ada rasa macam tak syok je tau dalam hati tu. Dan selepas tu kami pun lanjutkan program kami dan berkemas lah untuk balik ke universiti semula. Jadinya dalam perjalanan tu semua peserta ni tidur lah. Orang kata dah kerana keletihan, kepenatan dan mungkinlah sebab rasa tak selesa kan tidur dalam kemah tu. Dan setibanya kami semua di perkarangan universiti, kami semua turun dan balik ke hostel masing-masing lah dan berehat kat situ. Tapi orang kata ahli programmer ataupun ketua ni, orang yang berpangkat-pangkat ni diminta untuk berkumpul sebentar lah untuk urusan program. Dan sangat mengejutkan lah, saya dapat mesej daripada ataupun mesej dan call daripada Ina ni yang mengatakan Ina dan 2 orang rakannya tidak dapat join program ni kerana secara tiba-tiba diorang ni diserang demam panas. Jadinya saya pun beritahu semua para programmer dan kami pergi cek Ina dan kawan dia ni sama ada betul ataupun tidak mereka didemam. Dan jawapannya ya, betul. Warden pun ada beritahu mereka memang ada dekat hostel dan warden ni bawa mereka pergi ke klinik semalam. Yes, benda ni berlega-lega dalam fikiran kami semua.
Bila difikirkan semua sekali ni termasuk si Fika ni. Tapi kami tidaklah membesarkan perkara ni dan tidak memberitahu kepada fakulti ataupun pihak universiti. Tetapi saya tak senyap macam tu je. Saya pun try lah, orang kata cuba nak mencari jawapan apa benda yang terjadi sebenarnya kan. Jadinya sampailah saya ni berjumpa dengan ustaz. Ustaz yang mengubatkan diorang ni kan. Dan tanya pada ustaz ni, apa yang berlaku? Dan ternyata lah benda yang gantikan Ina dan dua orang kawan itu inginkan Fika, kerana dia minat dengan Fika, kata dia. Lepas tu saya pesan lah dekat Fika ni untuk balik dulu pergi berubat, kerana selepas kejadian tu Fika ni kan lain macam tau. Sebab Fika ni suka bersendiri dan bercakap seorang-seorang diri tau. Jadinya rasanya sampai di sini sajalah kisah yang saya kongsikan ni. Memang seram tau jika korang yang alaminya. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, ini adalah kisah seram yang kedua. Macam mana anda rasa pengalaman dia kan? Masuk dalam hutan, tiba-tiba kawan hilang, kawan balik semula tapi perangai dia lain macam. Siapa yang pernah alami pengalaman macam ni? Bolehlah kongsi-kongsikan cerita anda. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita terus dengan kisah yang ketiga. Baiklah, untuk kisah yang ketiga ni tadi yang pertama kita sesat dekat dalam hutan dekat Sarawak. Yang kedua kita sesat dekat dalam hutan dekat Melaka. Mungkin hutan simpan Melaka katnya kan. Agak saya main agak aja. Okey, yang ketiga ni kata dia sesat dekat sungai besar. Kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kata dia cerita ni panjang sikit, tapi mungkinlah sama-sama kita boleh ambil iktibar daripada pengalaman saya ni. Baik, pengalaman saya ni kata dia, saya ni sesat dekat sungai besar gitu. Saya sesat ni hampir 9 jam tau. Daripada maghrib sampailah ke pukul 3.30 pagi. Tidaklah orang kata seram mana pun sebenarnya. Cuma pengalaman ni adalah penuh dengan misteri. Saya percaya apabila kita hendak berbuat baik, Tuhan akan duga kita lagi teruk daripada kalau kita ni nak buat jahat. Terus dengan kisah dia. Masa itulah saya ni masih pekerja makan gaji dan saya dilantik menerajui unit CSR syarikat, dan tugas utama saya ni ialah membantu mereka yang kurang berkemampuan tau. Jadinya memanglah saya akan buat research dengan menghubungi pejabat kebajikan masyarakat, kerana mereka ni je lah yang ada rekod-rekod yang lengkap, terutamanya rumah anak-anak yatim ni. Dan setelah saya buat selidikan, tanya sana tanya sini dan buat kajian sikit, saya pun mendapat maklumat dan saya telah memilih sebuah rumah anak yatim dekat sungai besar untuk saya lawati. Dan rumah anak yatim ni menghuni kuartus yang tinggal dekat JKR di sana. Dan orang Sungai Besar mungkin tahulah dekat mana, kata dia. Okey, jadi setelah selesai semuanya, saya dah maklumkan pada bos apa semua, saya pun geraklah ke sana dan pada sekitar jam pukul 3 petang waktu tu. Jadinya saya pergi sana ni seorang-seorang je, sebab pembantu saya pergi ke rumah anak yatim dekat tempat lain. Sebab saya ni tak adventurous lah Saya pun ikut jalan yang saya tahu je lah. Dan saya pun sampai di lokasi 2.5 jam tau. Kemudian barulah sampai. Dan borak dengan pengetua rumah anak yatim ni tak sedar tau. Dah pukul, orang kata dah 2 jam kat situ. Dah pukul 5 dah saya kat situ. Dan saya sempatlah solat asar dulu dekat situ. Dan hari pun dah semakin senja waktu tu. Kereta yang saya naiki ni ialah kereta baru daripada syarikat punya kereta. Dan sebelum saya balik ni, saya singgah dulu dekat Petronas dan isi minyak penuh tangki. Kenapa pun saya pun tak tahu tau. Tapi seolah-olah waktu tu hati saya tergerak untuk isi minyak penuh tangki tau, walaupun minyak ni masih banyak dalam kereta tu. Jadinya melepasi pekan Sungai Besar, adalah satu papan tanda kecil menunjukkan Rawang, Kuala Lumpur. Jadinya saya pun masuklah simpang tu. Dah excited dah nak balik punya pasal waktu tu. Terburu-buru sangat dah waktu tu. Dan papan tanda je ni kecil saja tau. Tidak seperti papan tanda yang biasa ataupun selalu kita nampak. Dia macam buruk papan tanda ni. Tingginya lebih kurang macam tinggi bumbung kereta je. Berwarna hitam dan putih.
Jadinya waktu ni saya fikir nak singgah mana-mana dulu, orang kata mana-mana surau ataupun masjid untuk nak solat maghrib. Tapi setelah sekian lama saya memandu, saya tak jumpa pun surau pun ataupun masjid tau. Ataupun kawasan perumahan pun langsung tak ada jumpa dalam sepanjang perjalanan saya ni. Dan jalan yang saya lalu ni hanya jalan yang lurus tau, membelah ladang kelapa sawit, dan jalan ni hanya selorong je, tak ada lampu jalan langsung. Dan keadaan waktu tu semakin gelap daripada maghrib berangsur ke isyak. Dan saya waktu tu masih di atas jalan yang lurus tu, membelah hutan tebal kali ni. Dan kali ni dah bukan lagi ladang kelapa sawit Saya dah masuk ke kawasan hutan tebal tau. Saya memang beberapa kali lah niat ni dalam hati ni nak patah balik. Tapi oleh kerana jalan itu macam sangat-sangat sempit dan hanya muat satu kereta je, menyukarkanlah saya ni nak proses nak patah balik tu, nak buat U-turn. Lagipun keadaan kat situ memang sangat-sangat gelap. Saya fikir niat saya waktu tu adalah niat nak buat baik kan. Jadi mungkinlah tak ada apa buruk yang akan berlaku. Yalah, kita niat nak bantu anak-anak yatim tadi kan. Jadi saya pun teruskan pemanduan saya lah. Saya drive. Ada satu simpang lagi, simpang ke kiri tau, menunjukkan ada signboard kat situ, rawang ke Kuala Lumpur tau. Jadinya saya pun masuk simpang tu, dan papan tandanya seperti tadi, kecil, berwarna hitam dan putih tau. Hati waktu ni masih okey lagi lah. Sebab yelah, waktu tu kan salah sendiri kan. Siapa suruh masuk jalan tu? Jalannya hanya jalan tak berturap tau, lurus sangat. Tapi hanya hutan rimba dekat kiri dan kanan jalan tu. Dan saya ni masih tak hilang harap waktu tu. Terus memandu dengan harapan ni saya jumpalah lebuh raya. Dan percaya ataupun tidak saya memandu kat jalan tu lebih 1 jam tau, membelah hutan dengan jalan yang lurus dan sempit tu. Dan jalan dia ni sangat-sangat lurus. Dan memang aneh tau. Kenapa saya cakap macam tu tau? Sebab macam rasa tak bergerak tau. Sebab jalan tu sangat-sangat lurus. Dan satu lubang pun saya tak jumpa. Saya tengok jam waktu tu dah hampir jam 11 malam. Dan mujurlah saya ni dah makan tadi dekat rumah anak yatim tu kan. Jadi tak berapalah rasa tu lapar. Cuma sedikit penat lah dah terasa. Dan bosan. Dan dalam hati ni dah mula rasa menyesal tau atas kebodohan diri sendiri. Jadinya setelah beberapa lama lah, daripada jauh saya pun nampak lampu motor tau. Saya macam ada lampu motor dekat depan lah kan. Jadi saya pun cubalah perlahankan kenderaan, tukar kepada lampu rendah. Tadi saya pakai high beam. Sekarang bila saya nampak motor tu, saya pun rendahkan lampu dan cuba nak berhenti dah. Konon-kononnya nak tanyakan laluan. Tapi lelaki yang menunggang motosikal tu terus je bawa je motosikal tu, tak berhenti langsung tau. Tak tengok kiri, tak tengok kanan, dia jalan je tau. Walaupun waktu tu saya dah berhentikan kereta ni betul-betul sebelah dia dan buka tingkap tu, dan dia langsung tak menoleh langsung dan terus menunggang melepasi kereta saya. Dan dalam hati saya waktu ni, tak sejuk ke Mamat ni kan? Pakai t-shirt dengan pendek, dengan tuala putih lilit kat dahi, kat kepala dia kan. Berani betul Mamat ni. Dan fikir saya waktu tu tau, naik motor sorang-sorang dalam hutan pula tu kan. Weh, kan? Punah harapan saya ni nak bertanya laluan lah. Sebab Mamat motor tu dia terus jalan. Jadinya lepas lagi 1 jam saya memandu ni, saya ni sudah tak ada lagi dalam hutan tebal tu tau. Saya dah keluar daripada kawasan hutan tu, tapi masih lagi dalam hutan. Tak tebal lah kan. Dan tidak ada, orang kata, sebarang tanda-tanda penempatan ataupun perumahan. Dan nun jauh dekat hadapan tu, saya nampak macam lampu tau, dekat satu bangunan, macam bangunan sekolah. Terang benderang kat situ. Rupanya macam sekolah agama kan, kerana ada tulisan sekolah agama dalam huruf Jawi. Tapi kenapa sekolah ni dalam hutan? Ada ke ibu bapa yang nak hantar anak mereka ke sekolah ni? Dan dahlah jauh dalam hutan pula tu. Itulah soalan yang saya tanya pada diri saya sendiri tau waktu tu. Jadinya sempatlah saya pandang sekolah tu seperti sekolah biasa. Besar sekolah tu tau, blok bangunan cantik je berderet. Dan saya perasan semua lampu dalam bangunan sekolah tu terpasang tau. Sekelilingnya juga terang benderang dengan lampu-lampu jalan. Dan jalan pun dah ada 2 lane waktu tu. Dan hutan dah tak macam tadi dah tak macam hutan tebal tadi.
Tapi saya ni masih lagi keseorangan dekat atas jalan waktu tu. Dan saya ni tak berselisih dengan siapa-siapa pun. Selepas yang terakhir tadi dengan lelaki itulah, lelaki yang bawa motor tadi. Dan setelah beberapa lama saya memandu lah, daripada jauh saya nampak tau, ada lampu. Macam selalu yang kita nampak tu dekat kedai makan tu. Waktu ni hati punyalah lega. Alhamdulillah dah jumpa dengan manusia weh. Dan kata saya waktu tu dalam hati lah. Dan semuanya gelap tau. Yelah, mungkin penghuni rumah ni semua dah tidur agaknya. Jadi saya pun park kereta lah betul-betul dekat depan kedai makan tu. Yelah, kedai makan tu terang menderang tau. Buka je pintu kereta ni, saya dah terbau dah. Nasi goreng ikan masin, memang wangi sungguh bau dia. Rasa kecoh jugalah kan, air liur kan. Walaupun saya ni waktu tu tak lapar, tapi terasa juga macam sedapnya lah gitu kan. Dan pelanggan kedai tu hampir memenuhi kedai tau. Walaupun waktu tu jam dah hampir pukul 1 pagi tau. Dalam hati saya ni, mungkin dia orang ni lapar sangat kan agaknya. Orang kampung ni lapar lah. Jadi saya pun fikir macam tu lah agaknya. Saya pun nampak ada TV kecil sedang terpasang siaran, macam siaran program musikal lah macam tu. Saya pun bagi salam. Assalamualaikum. Ada seorang pakcik yang berkopiah yang sedang minum tau. Dan bertanya pada dia jalan keluar. Jadi tangan saya pun hulurkan ni, konon-kononnya nak bersalam. Tapi pakcik tu tak sambut. Tapi salam saya pakcik tu jawab. Katanya, jalan je. Kau jalan terus je. Dalam 2 batu macam tu ada simpang 3. Kau ikut kanan. Jangan terus atau ke kiri. Dan itu saja jawapan daripada pakcik tu. Seolah-olah macam tak suka je kan. Yelah, macam saya ni macam mengganggu dia pula rasanya. Dan pakcik tu nampak macam kurang senang tau, ataupun macam annoyed dengan saya ni. Sepatah ditanya, sepatah dia jawab. Saya pun orang dah bagi jalan tadi kan. Saya pun orang kata tak nak lah korang tunjuk korang ajar kan. Saya pun ucapkan terima kasih dan berjalan ke kereta tau. Bila nak buka pintu kereta ni, saya sempat menoleh, konon-konon nak senyum. Tapi pakcik tadi tak ada dah kat tempat dia. Dan beberapa langkah je sebenarnya daripada tempat pakcik tu ke kereta saya ni, tak jauh pun. Dalam hati saya waktu tu, mungkin lagi tandas agaknya kan. Jadi waktu ni saya nampak semua pelanggan ni macam diorang ni sangat-sangat khusyuk tau dengan makanan diorang ni. Dan tak ada siapa pun yang menoleh tau. Yelah kan, saya ni orang luar waktu tu, pakai pun pakaian pejabat, tengah pagi buta pula tu kan. Jadi mereka semua ni macam betul-betul fokus tau pada makanan diorang ni. Selalunya kat kedai makan macam ni, anda akan dengar tau. Yelah, biasalah kalau kita pergi kedai makan kan, kita akan dengar bunyi sudip berlaga dengan kuali tang-keltung kan. Yelah, bila tukang masak tengah masak ke apa kan. Lepas tu, bukan saja ni saya tak dengar sebarang suara orang berborak tau. Bunyi sudip berlaga pun saya langsung tak dengar. Pelanggan ramai, tapi kedai ni sunyi sepi tau. Yang saya dengar hanya alunan muzik daripada siaran TV tu. Jadinya saya pun masuk terus dalam kereta dan mula memandu. Sempat jugalah saya ni pandang ke cermin belakang tau. Tapi kali ni saya pelik tau. Sebab semua pelanggan ni dengan pakcik-pakcik yang lenyap tadi tu, semuanya memandang ke arah saya tau. Tapi semua macam kaku. Dan waktu ni saya sambil memandu tu, asyik tengok cermin pandang belakang je lah kan. Dan tak ada apa-apa yang berubah tau. Semua mata diorang ni masih memandang pada saya. Waktu ni saya dah start rasa lain macam tau. Tapi saya teruskan memandu juga. Sehinggalah tak ada rumah lagi dekat kiri dan kanan jalan. Masih jalan lurus yang gelap dan tak ada lampu jalan tau. Dan tak ada sebarang signboard pun untuk jadi petunjuk saya pada dekat jalan tu. Saya hanya pasang lampu tinggi dan hanya tertumpu pada pemanduan ni. Kerana tak ada langsung tau sebarang bentuk cahaya. Memang gelap gila. Kiri kanan jalan ni memang tak ada langsung cahaya. Dalam hutan tebal macam tu. Dan lebih 10 km macam tu. Simpang yang dinyatakan pakcik tadi ni tak muncul-muncul tau. Hanya hutan tebal je dengan jalan yang lurus dan licin, tidak berbonggol. Dan sekeliling saya waktu ni hanyalah gelap gelita. Sambil saya ni dalam tu, saya layan lagu Dewa 19 waktu tu, saya masih lagi memandu dengan cermat tau. Tapi agak laju jugalah. Bila saya tengok handphone, line telefon pun tak ada juga. Yelah, line telefon untuk saya nak call siapa-siapa lah waktu tu. Terkuap-kuap lah saya ni mengantuk dah waktu tu, dah rasa letih sangat. Kerana saya pasang lampu tinggi, keadaan menjadi tegang lah. Dan dari jauh,
saya nampak tau sebatang pokok yang sangat besar dan tinggi dekat kanan jalan tau. Terbuai-buai seperti ditiup angin. Tapi pokok-pokok yang lain kaku je. Pegun, tak bergerak pun. Dan tak lama kemudian saya nampak macam ada simpang ke kanan selepas melepasi pokok tu. Jadi saya pun belok masuk ke simpang tu. Tapi keadaan dalam tu teramat-amatlah gelap dan saya dah mula rasa cuak dah tu. Tak berapa lama tu, saya pun jumpa jalan mati kat depan saya. Allahu Akbar. Hanya ada sedikit je ruang untuk saya nak buat U-turn dekat situ. Kat tepi situ adalah 3 longgok kayu. Seperti macam kayu balak tau. Dilonggok-longgokkan agak tinggi juga. Dan dekat depan lagi, hanya ada hutan tebal tau. Nah, dek kerana lampu tinggi ni, saya dapat lihat tau dengan jelas. Mata saya ni ternampak seperti seekor kucing berwarna putih, tapi besar. Besarnya seekor kambing tau, di belakang timbunan kayu paling kiri. Jadi saya pun waktu tu dah tak banyak eok dah. Saya pun terus pusingkan kereta saya ni dan keluar daripada simpang tu. Saya memandu kali ni memang agak laju lah. Tak pernah saya pandu laju macam tu tau. Dan saya waktu ni dah tak pandang dah. Tak pandang kiri, dah tak pandang kanan. Waktu ni dah memang cuak sangat-sangat lah. Alhamdulillah. Selepas beberapa lama lah, tidak ada apa pun yang berlaku tau. Tapi saya ikut semula jalan tadi dengan harapan saya akan sampai semula ke kedai tadi. Kerana saya ni memandu sangat-sangat laju. Mungkin sebabnya saya nak cepat sampai lah Tapi malangnya, saya langsung tak jumpa kedai makan tadi tau. Semuanya gelap gelita je. Tapi saya terus lagi memandu. Tapi kali ni saya rasa macam berbeza lah jalan ni. Kerana tiba-tiba waktu tu ada parit dah pula. Sebelum ni saya tak perasan tahu macam ada parit. Hanya jalan je kiri dan kanan, semak belukar dan hutan tebal. Tak mungkinlah saya salah jalan. Kerana jalannya ni hanya lurus je. Parit yang saya nampak ni memanglah jelas. Dalam hati saya, bila masa pula kat sini ada parit? Tak ada semak samun seperti pemandangan yang sebelumnya. Dan parit tu pula besar dan banyak titik. Dan tak lama kemudian, saya mulalah nampak cahaya lampu daripada rumah-rumah orang. Meriah tau dengan lampu-lampu dia. Dan saya nampak ramai penduduk yang masih lagi melepak dekat depan rumah dia orang ni. Waktu ni hati saya dah rasa lega sikit lah konon-kononnya. Saya pun cubalah menghampiri rumah yang pertama yang terang benderang saya nampak. Dan saya pun berhentikan kereta saya. Saya nampak dekat depan rumah tu, nampaklah ada satu keluarga dekat atas pondok, atas parit dengan pangkin yang berbumbung. Saya pun bagi salam pada pakcik yang ada dekat situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakcik tu jawab salam saya. Dan saya pun bertanya, macam mana nak keluar daripada tempat ni, Cik? Sebab saya ni sebenarnya dah lama dah cari jalan nak keluar ni, tapi masih lagi tak jumpa. Dan pakcik ni bagi jawapan yang sama tau. Katanya, patah balik. Dan lepas tu 2 batu macam tu, masuk jalan kanan. Jangan jalan kiri tau, ataupun jalan terus. Kalau besok jalan kanan. Dan waktu ni saya rasa macam dia orang ni nak game aku ke apa kan? Asyik bagi jalan yang sama kan? Saya macam malah nak fikir banyak-banyak. Waktu tu dah hati dah rasa macam sakit hati pun ada, rasa tak syok pun ada. Dah banyak ni. Saya pun terima kasih cik, terima kasih Dan saya pun masuk dalam kereta. Saya perasan waktu tu tau, seluruh keluarga pakcik tu yang ada dekat situ duduk-duduk kat atas pangkil yang berbumbung tu, dengan yang jiran-jiran yang lain ni pun lebih kurang macam tu tau. Mereka berada semua ni, diorang ada dekat depan rumah diorang ni yang terang benderang, berkumpul dengan satu keluarga diorang. Dan saya terpandang ada satu keluarga ni sedang mengagah-agah baby tu. Baby tu dalam dukungan mak dia lah boleh kata macam satu keluarga macam tu. Kecuali pakcik tu lah, ada satu pakcik tu duk usik-usik baby tu. Tapi saya tak dengar apa-apa pun, sunyi je. Dan samalah macam dekat kedai tadi, tak ada seorang pun daripada ahli keluarga pakcik tu pandang saya waktu tu tau. Dan semuanya duk pandang baby tu je. Dan aneh sangat bagi saya waktu tu. Dan bila saya hidupkan enjin kereta ni, saya pun pandanglah belakang. Dan pakcik tu terjegat dekat tempat dia tau. Tapi yang agak menyeramkan tu, baby tu pandang saya tau. Seram pandangan dia. Sampai sekarang ni saya masih boleh bayangkan baby yang kecil tu bagi pandangan mata yang agak seram lah bagi saya. Macam ni saya dah mula fikir dah, tak logik lah bawa baby keluar berembun kan malam-malam. Dan kalau ramai-ramai orang, sekurang-kurangnya saya akan dengar lah suara dia orang ni.
Kalau tak bercakap, mungkin gelak ke apa ke. Tapi memang tak dengar satu bunyi pun. Memang sunyi tau. Dan saya pun perasan lah, tak ada kanak-kanak. Cuma ada orang dewasa, lelaki dan perempuan. Dan hanya baby saja yang kecil kat situ. Dan waktu ni saya dah mula cuak tau. Dah mula memecut, pasang lampu tinggi. Dan dalam hati saya ni berdoa lah supaya saya jumpa jalan keluar. Dan setelah dalam 5 minit macam tu saya memandu, saya sampai dekat simpang tadi tau. Aneh lagi sekali, pokok yang paling besar, yang terbuai-buai yang saya nampak tadi tu, saya dah tak nampak dah kali ni. Saya dah mula rasa takut. Lepas saya melepasi simpang tu lah, tak berapa lama saya nampak simpang ke kiri. Tapi kerana laju, saya tak sempat nak belok. Saya pecut je. Dan kali ni melepasi hutan yang sangat tebal tau. Dan jalan tanah merah pula. Dalam hati saya waktu ni, apa nak jadi pun jadilah. Aku dah tak kisah dah. Mana taknya, hanya gelap je yang ada dekat sekeliling saya ni. Hutan tebal tau. Tiba-tiba jugalah, semua pokok belukar lalang semua kat situ bergetar-getar tau, bergegar-gegar macam ada tangan yang menggoncangkan diorang ni tau. Dan bayangkanlah takutnya saya waktu tu, sebab semua pokok-pokok ni bergoncang serentak tau. Macam-macam lah rasa bermain dalam fikiran saya waktu tu. Menyesal ada, takut pun ada, rasa macam saya ni bodoh pun ada, semualah ada. Daripada jauh dekat depan saya ni, saya nampak tau, macam kabus nipis. Dan kabus ni makin lama makin naik ke atas, makin lama makin naik ke atas. Kabusnya nipis je, tapi macam masak rokok tu. Dan saya pun terus tekan minyak waktu tu. Memang laju. Saya pun drive dah serupa macam orang gila dah. Dan pokok-pokok kat sekeliling tu makin kuat bergoncang tau, menambahkan lagi rasa takut saya ni dalam hati. Dan saya dah tak peduli dah masa tu. Hilang akal sekejap rasanya. Mujurlah jalan tu lurus je. Dan kabus tu tak tebal. Jadi saya ni masih boleh nampak tau apa yang ada dekat depan tu. Saya rasa macam saya tengah memandu dalam terowong tau. Sebab pokok-pokok dia tu besar tau. Dan menutupi langit tu. Memang gelap. Dan pokok-pokok ni bergoncang dengan kuat sekali. Saya ni dah nak mati akal dah waktu tu. Dah tak tahu nak fikir macam mana. Dan korang tahu tak apa yang saya buat waktu tu? Saya buat apa tahu? Saya tekan horn dan tahan. Biar bunyi horn tu memecahi malam, memecahi hutan tu tahu. Dan itu saja yang dapat saya fikir waktu tu. Memang dah gabra sangat, dah takut sangat. Dan Alhamdulillah, lama-lama kabus yang makin nipis tadi tu, dan saya ni dah seolah-olah dapat keluar daripada terowong tu. Daripada jauh, saya dah nampak lebuh raya. Dan saya nampak lampu ada papan tanda seperti biasa. Yang warna hijau tu menunjukkan ada plaza tol kat depan. Alhamdulillah. Dan sampai dekat plaza tol tu lah, saya pun ambil tiket tol. Dan penjaga tol tu rasa macam keheranan tau tengok saya. Daripada mana bang? Dan dia tegur lah kan. Saya cakap lah, saya ni daripada Sungai Besar. Dia cakap, Sungai Besar? Macam mana boleh masuk sini bang? Tanya awek tol tu lah. Dan saya waktu ni hanya menarik nafas panjang dan bagi senyuman pada awek tu lah. Dia cakap itu tol Tanjung Malim dan memang jarang ada orang nak lalu jalan tu. Dan selepas waktu tengah malam, kata dia, memanglah lagi tak ada. Dan kalau ada, yang ada pun hanya lori je lah yang masuk bawa kelapa sawit dan sisa-sisa sampah developer tanah kat situ. Yalah, dekat situ akan ada pembangunan. Kata dia, jadinya hutan-hutan kat situ memang akan dibersihkan dah. Dan saya cakap lah, saya tak nampak apa-apa pun kecuali hutan je. Tapi ada kedai makan dan sekolah agama dan kampung Melayu ada kat situ. Dan waktu bila saya cakap macam tu, awek tu dia buat muka macam muka pelik tau. Mana ada bang. Semua masih hutan lagi lah bang kat sini. Waktu ni saya dalam hati saya, aku dah kena game dah ni kan. Tak tahulah kena game dengan apa pun, saya tak tahulah. Saya tengok jam waktu tu dah pukul 3:30 pagi tau. Dan saya sempat tengok meter waktu tu. Minyak yang tadi saya isi penuh ni dah hampir-hampir paras dah. Dan saya pun singgah lah isi minyak dekat tepi highway. Saya perasan tau, kereta saya memang teruk berlumpur tau. Macam saya lalu kawasan Paya, Ketek macam tu lah Kerana rasa cuak tu, saya tunggu dulu dekat stesen minyak tu, minum-minum kopi, orang kata alas pelut, makan-makan roti dulu. Bila dah nak hampir subuh, barulah saya mula memandu balik untuk nak balik ni. Dekat handphone saya cek, punyalah banyak miss call daripada kawan-kawan, orang kata daripada rumah mak ayah, daripada pejabat.
Dan sampai sekarang ni, saya tak tahu apa yang buat saya sesat. Bunian ke? Jemalan hutan? Wallahualam bisawab. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir untuk kali ini. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan pada kali ini. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.